Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Dr. Izran dan Dr. Lee Shouting. Tajuk kajian saya ialah faktor kejayaan ketika pelaksanaan pengurusan fasiliti di Pangsapuri Kerajaan di bawah penilaian Profesor Madya Dr. Mak Naim. Kandungan slide saya yang pertama ialah latar belakang, penyertaan masalah, persoalan kajian, objektif kajian dan akhir sekali sehingga cadangan kajian lanjutan. Latar belakang kajian. Pangsapuri kerajaan disediakan adalah bagi membantu penjawat awam yang tinggal khususnya di bandar bagi mengurangi kos raya hidup yang tinggi, terutamanya yang bekerja di Lembah Kelang. Hakikat awam berpeluang mendiami kuartus yang terhampir dengan lokasi bertugas masing-masing dengan kadar sewa minima yang ditolak berdasarkan allowance perumahan yang diberi. Kelebihan adanya Pangsapuri mengurangkan kos sewa di sekitar projek Putrajaya atau Lembah Kelang, selesaikan masalah pendapatan dan mewujudkan pertempatan yang berkelompok di antara penjawat awam bagi memudahkan urusan kerja, mewujudkan jaringan sosial yang baik. Pangsapuri yang diuruskan oleh pihak pengurusan fasiliti di unit pengurusan kuartus, bahagian pengurusan hartanah Jabatan Perdana Menteri dan JKR Wilayah Putrajaya. Pendataan masalah. Pengurusan fasiliti Pangsapuri Kerajaan diuruskan oleh unit pengurusan kuartus bahagian pengurusan tanah dan juga diselenggara oleh JKR Wilayah Persekutuan Putrajaya. Jumlah 17,380 unit. Isu di sini ialah terdapat laporan Ketua Audit Negara 2014 di mana di bawah aktiviti Kementerian Jabatan dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Persekutuan Seri 3 mendapati terdapat beberapa kelemahan dalam pengurusan kuartus. Justru oleh faktor itu terdapat keperluan mengkaji faktor kejayaan ketika bagi membantu pihak pengurusan laksanakan pengurusan fasiliti dengan lebih efektif dan sukses. Faktor kejayaan ketika ini adalah seperti yang dinyatakan oleh Rokat 1979. Sesuatu yang perlu dikaji untuk membantu sebuah organisasi fasiliti supaya berjaya dan lebih berkesan. Isu yang dinyatakan di sini yang dilaporkan oleh Jabatan Audit Negara pada tahun 2014 dan dilaporkan pada 2015 mendapati secara umumnya pengurusan kuartus adalah memuaskan sahaja. Bagaimanapun terdapat beberapa kelemahan dalam pengurusan kuartus seperti berikut. 575 unit kuartus telah selesai diselenggara tetapi tidak ditawarkan dengan segera. Kemudiannya sebanyak RM811,326 jumlah potongan masih belum dibuat terhadap gaji 39 penghuni kuartus. Seterusnya 3.58 juta jumlah tunggakan sewa bagi 607 penghuni yang hilang kelayakan. Seterusnya 88,787 jumlah sewa tertunggak badan bukan kerajaan NGO yang menduduki kuartus kelayakan setakat bulan April 2015. Ini antara isu dan juga masalah yang timbul oleh pengurusan kuartus ataupun pihak pengurusan fasiliti bahagian pengurusan hartanah. Seterusnya adalah persoalan kajian dan juga objektif kajian. Apakah faktor-faktor kejayaan bagi melaksanakan pengurusan fasiliti di pengurusan kerajaan? Objektifnya adalah mengenal pasti faktor-faktor kejayaan bagi pelaksanaan pengurusan fasiliti di Pangsapuri Kerajaan. Objektif yang kedua adalah mengenal pasti faktor-faktor kejayaan kritikal bagi pelaksanaan pengurusan fasiliti di Pangsapuri Kerajaan. Objektif ketiga adalah membangunkan model hubungan faktor-faktor kejayaan bagi pelaksanaan pengurusan fasiliti di Pangsapuri Kerajaan. Skop kajian ialah kajian ini hanya memfokuskan kepada mengenal pasti faktor-faktor kritikal yang mempengaruhi kejayaan dalam pengurusan fasiliti. Kajian ini hanya tertentu kepada pengurusan fasiliti di Pangsapuri Kerajaan sahaja. Kajian ini menggunakan pendekatan pendapat pakar melalui borang soal selidik. Pendapat pakar merujuk kepada responden yang mempunyai pengalaman bekerja melebihi 10 tahun dalam bidang pengurusan fasiliti, dan kajian kes ialah di Pangsapuri Kerajaan di Putrajaya
di bawah seliaan bahagian pengurusan hak tanah Jabatan Perdana Menteri. Kepentingan kajian, hasil kajian ini boleh dijadikan sebagai panduan oleh pengurus fasiliti harta atau pembangunan sedia ada ataupun bakal pengurus bangunan pangsapuri kerajaan yang bertanggungjawab dalam menguruskan pangsapuri kerajaan. Faktor kejayaan ketika yang dikenalpasti dapat dipraktikkan oleh pengurus fasiliti sebagai penyumbang tenaga kepada kerajaan mereka dalam menguruskan fasiliti pangsapuri kerajaan dengan lebih efektif dan optimum. Keduanya ialah kepada academician. Hasil kajian ini boleh dijadikan sebagai sumber rujukan untuk para pelajar dan penyelidik dalam bidang harta tanah. Ia juga boleh dijadikan rujukan oleh pengkaji lain untuk menjalankan kajian yang lebih mendalam pada masa akan datang. Seterusnya adalah metodologi kajian. Terdapat 3 objektif dan juga kajian untuk mencapai objektif pertama, kajian literatur dan juga verifikasi pakar dibuat melalui pengumpulan data dan juga analisis kandungan diverifikasi oleh pakar dengan cara temu bual pakar. Untuk mencapai objektif kedua ketiga, pendapat pakar dan juga menggunakan interpretive structural modeling. Pengumpulan data berdasarkan pendapat pakar melalui borang SSIM. Yang keduanya melalui analisis Micmac. Yang ketiganya adalah menggunakan pecahan tahap dan juga sekali pembentukan model LSM untuk mencapai objektif ketiga. Seterusnya adalah detail mengenai tata aliran metodologi kajian seperti yang telah diterangkan tadi. Analisis dan perbincangan kajian. Pendapat 9 pakar diperolehi melalui borang structural self-interaction matrix dan juga verifikasi daripada 3 pakar untuk menentukan faktor-faktor kejayaan yang telah dikategorikan dan diklasifikasikan. Pakar-pakar ini terdiri daripada pelbagai jawatan dan juga sektor swasta, sektor awam dan juga badan berkanun. Pengalaman bekerja melebihi 10 tahun ke atas. Ada yang tempoh pengalaman kerja melebihi 25 tahun, 18 tahun, 10 tahun dan 20 tahun. Walaupun dalam bidang pengurusan fasiliti, semuanya adalah melebihi 10 tahun ke atas. Seterusnya ialah ini lampiran A, iaitu borang verifikasi faktor kejayaan. Diverifikasi oleh 3 pakar. Semua bersetuju bahawa 6 faktor yang telah diklasifikasikan ini sebagai faktor kejayaan yang telah dikategorikan melalui kajian literatur dan juga berdasarkan 21 etika faktor kejayaan ketika. Jadi keseluruhannya adalah 107 pemboleh ubah. Faktor yang dikenal adalah dasar dan strategi. Yang kedua, fokus pelanggan pengguna. Yang ketiga, kesedaran, komitmen dan sokongan pengurusan atasan. Yang keempat, kompetensi. Yang kelima, pengurusan kontrak yang efektif. Dan yang terakhir sekali, yang keenam, sistem informasi dan teknologi. Borang yang seterusnya adalah lampiran B, iaitu borang Structural Self-Interaction Matrix SSIM yang dijawab oleh 9 pakar bagi memperincikan faktor-faktor kejayaan ketika yang telah dikenalpasti berdasarkan pendapat pakar berhubung pelaksanaan pengurusan fasiliti di pangsapuri kerajaan. Sehingga itu, setiap faktor akan dibandingkan dengan faktor yang lain. Bagi menentukan hubungan ini, terdapat 4 simbol V, A, X, O digunakan untuk menentukan hubungan antara parameter I dan juga parameter J. Berikut adalah borang yang telah lengkap diisi oleh 9 pakar. Berikut pula adalah senarai ataupun data-data yang telah diisi, kemudian dianalisis menggunakan format perbandingan metrik. Faktor-faktor kejayaan tersebut, hubungan pakar pertama hinggalah pakar ke-9, diisi data yang
yang telah diisi oleh pakar-pakar diisi semula dan dianalisis menggunakan format perbandingan metrik. Selepas analisis menggunakan format perbandingan metrik tadi selesai, akan mendapat keputusan akhir iaitu hasil SSM akhir faktor kejayaan. Di sini faktor kejayaan pertama, dasar dan strategi merupakan peneraju kepada faktor kejayaan 2 iaitu fokus pelanggan dan pengguna. Faktor kejayaan 4 kompetensi, faktor kejayaan 5 pengurusan konten yang efektif dan faktor kejayaan 6 sistem informasi dan teknologi. Manakala hubungan faktor kejayaan 3 kesedaran, komitmen dan sokongan pengurusan atasan pula saling bergantung dengan faktor kejayaan pertama, dasar dan strategi. Faktor kedua, fokus pelanggan pengguna merupakan faktor yang saling bergantung dengan faktor kejayaan ketiga, kesedaran, komitmen dan sokongan pengurusan atasan. Faktor kejayaan 4 kompetensi, faktor kejayaan 5 pengurusan konten yang efektif dan faktor kejayaan 6 sistem informasi dan teknologi. Faktor kejayaan ketiga, kesedaran, komitmen dan sokongan pengurusan atasan adalah peneraju kepada faktor kejayaan 4 kompetensi, faktor kejayaan 5 pengurusan konten yang efektif dan juga faktor kejayaan 6 sistem informasi dan teknologi. Faktor kejayaan 4 kompetensi merupakan faktor yang saling bergantung dengan faktor kejayaan 5 pengurusan konten yang efektif dan juga faktor kejayaan 6 sistem informasi dan teknologi. Faktor kejayaan 5 pengurusan konten yang efektif adalah faktor yang saling bergantung dengan faktor kejayaan 6 sistem informasi dan teknologi. Itulah hubungan antara struktur faktor masing-masing. Analisis seterusnya ialah initial dan juga final reachability metric. Tujuan final reachability metric adalah untuk mengklasifikasikan arah bagi setiap faktor kejayaan berdasarkan nilai kuasa penggerak dan juga pergantungan, dan seterusnya untuk membentuk model hubungan dengan menggunakan kaedah ISM melalui proses pengulangan di dalam pembahagian tahap. Setelah final reachability metric diperolehi, di mana kuasa penggerak dan juga pergantungan telah dikenal pasti, iaitu dalam bilangan 5, 1, 6, 2, 3 untuk setiap faktor, dan kuasa pergantungan 2, 5, 2, 4, 4, 3. Kemudian diterjemahkan dalam format rajah kuasa penggerak dan juga pergantungan. Keputusannya, terdapat dua faktor kejayaan yang terletak di dalam kuadran penggerak, iaitu faktor kejayaan yang pertama, dasar dan strategi. Faktor kejayaan ketiga, kesedaran, komitmen dan sokongan pengurusan atasan. Faktor kejayaan ini mempunyai kuasa penggerak yang kuat tetapi pergantungan yang lemah. Faktor kejayaan ini akan membantu pihak pengurusan fasiliti untuk mencapai objektif yang dikehendaki dan diklasifikasikan sebagai pemboleh ubah dan penggerak yang bebas. Faktor kejayaan kedua, fokus pelanggan dan pengguna. Faktor kejayaan keempat, kompetensi, dan faktor kejayaan kelima, pengurusan konten yang efektif berada dalam kuadran bergantung, di mana ia bermaksud faktor kejayaan ini mempunyai kuasa penggerak yang lemah tetapi kuasa pergantungan yang kuat terhadap faktor kejayaan lain. Faktor kejayaan keenam, sistem informasi dan teknologi, berada di kuadran autonomi. Faktor ini mempunyai kuasa penggerak dan pergantungan yang lemah terhadap faktor lain. Dan seterusnya, tiada sebarang faktor kejayaan yang berada di kuadran penghubung. Kuadran ini bermaksud kuadran penggerak dan bergantung adalah sangat kuat. Bagi mendapatkan pecahan tahap, proses pengulangan ataupun iteration telah dilakukan sebelum model ISM faktor kejayaan ketiga terbentuk. Pecahan tahap telah dibahagikan, terdapat 5 tahap keseluruhannya. Tahap pertama yang dikenal pasti adalah faktor kejayaan ketika 2, iaitu fokus pelanggan dan pengguna. Tahap kedua, faktor kejayaan ketika keempat, kompetensi. Dan juga tahap yang kedua juga berkongsi dengan faktor kejayaan ketika 5, pengurusan kontrak yang efektif. Tahap yang ketiga ialah faktor kejayaan ketika 6, sistem informasi dan teknologi. Tahap yang kelima, faktor kejayaan ketika 1, iaitu dasar dan strategi. Dan tahap yang paling
utama dan penting sekali ialah tahap ke-6, faktor kejayaan ketiga, kesedaran, komitmen dan juga sokongan pengurusan atasan. Seterusnya, daripada tahap berkenaan telah dibentukkan dalam model yang dikenali sebagai model ISM, faktor kejayaan ketika untuk pelaksanaan pengurusan fasiliti di Bangsa Puri Kerajaan. Tahap ke bawah sekali adalah kesedaran, komitmen dan sokongan pengurusan atasan. Dasar dan strategi, sistem informasi dan teknologi. Tahap yang kedua, kompetensi dan juga pengurusan kontrak yang efektif. Tahap pertama, fokus pelanggan dan pengguna. Tahap yang paling bawah iaitu tahap yang ke-6, faktor kejayaan ketika. Ini menjadi faktor asas penggerak kepada faktor-faktor kejayaan ketika yang lain, iaitu kesedaran, komitmen dan juga sokongan pengurusan atasan. Ini menunjukkan kewujudan hubungan langsung faktor kejayaan ketika ini di tahap 4, iaitu dasar dan strategi. Hubungan ini jelas menunjukkan bahawa dengan adanya kesedaran, komitmen dan sokongan dari pengurusan atasan organisasi itu sendiri, maka dasar dan strategi yang telah ditetapkan dan dirancang akan berjalan lancar dan efektif. Selain itu, sekiranya penekanan dan perhatian tidak diberikan terhadap tahap 6 ini, maka faktor poster di tahap 1 tidak mampu untuk dicapai. Seterusnya pada tahap pertengahan, iaitu tahap ketiga, faktor kejayaan ketika 6, sistem informasi dan teknologi. Hubungan secara langsung wujud di antara faktor-faktor di tahap 2, iaitu faktor kejayaan ketika 4, kompetensi dan juga faktor kejayaan ketika 6, pengurusan kontrak yang efektif. Hubungan ini jelas menunjukkan bahawa jika ada sistem informasi dan teknologi dalam sebuah organisasi pengurusan fasiliti, secara tidak langsung akan meningkatkan kompetensi dan seterusnya kontrak pengurusan fasiliti dapat diuruskan dengan lebih efektif. Dan akhir sekali pada tahap teratas, iaitu tahap 1 adalah faktor kejayaan ketika 2, fokus pelanggan dan pengguna, yang mempunyai hubungan secara langsung dengan faktor kompetensi dan juga faktor pengurusan kontrak yang efektif yang berada di tahap 2. Di sini jelas menunjukkan bahawa kompetensi dan pengurusan kontrak yang efektif, pihak pengurusan fasiliti akan meningkatkan tahap fokus kepada pelanggan ataupun pengguna ataupun penghuni yang menggunakan fasiliti di Bangsa Puri Kerajaan tersebut. Penemuan kajian yang objektif pertama, seperti yang dia telah terangkan di awal slide tadi, mengenal pasti faktor-faktor kejayaan bagi pelaksanaan pengurusan fasiliti di Bangsa Puri Kerajaan. Terdapat 6 faktor kesemuanya. Seterusnya, penemuan objektif kedua, mengenal pasti faktor kejayaan bagi pelaksanaan pengurusan fasiliti di Bangsa Puri Kerajaan dengan terdapat kuadran-kuadran dirajah kuasa penggerak dan juga pergantungan seperti juga yang telah diterangkan tadi. Dan seterusnya, yang objektif ketiga, membangunkan model hubungan di antara setiap faktor kejayaan bagi setiap faktor kejayaan bagi pelaksanaan pengurusan fasiliti di Bangsa Puri Kerajaan. Model yang juga telah diterangkan tadi bermula daripada tahap 6 hinggalah tahap 1. Kesimpulannya, model ini boleh digunakan sebagai panduan pelaksanaan pengurusan fasiliti di Bangsa Puri Kerajaan. Tumpuan bermula dari faktor di tahap 6 dan tahap 5, di mana faktor kesedaran, komitmen dan sokongan pengurusan atasan dan juga dasar dan strategi terlebih dahulu. Seterusnya, tumpuan di tahap 3, faktor kejayaan 6, sistem informasi dan teknologi, dan tahap 2, faktor kompetensi dan juga faktor pengurusan kontrak yang efektif, sehinggalah ke tahap teratas rajah, iaitu tahap 1 yang diwakili oleh faktor fokus pelanggan dan pengguna bagi memastikan kejayaan pelaksanaan pengurusan fasiliti di Bangsa Puri Kerajaan. Sebagai cadangan kajian lanjutan, gunakan kaedah kuantitatif dengan mengadakan borang soal selidik untuk mendapatkan maklum balas dari responden lain yang berkenaan dengan subjek asas kajian. Penggunaan kaedah kuantitatif ini adalah penting dalam menyokong penemuan kajian yang dilakukan melalui kaedah kualitatif. Seterusnya, penggunaan structure equation modeling untuk tujuan pengesahan struktur model ISM dengan mengambil kira indikator-indikator yang berkenaan. Ketiga, asas kepada penentuan parameter bagi penetapan polisi dan garis panduan yang bersesuaian supaya amalan pelaksanaan pengurusan fasiliti yang berkualiti berjaya di semua peringkat kerjaan di Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.